Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Besar dan semua para imam, para pegawai Masjid Negara Malaysia, muslimin dan muslimat yang berada dalam dewan dan juga di mana sahaja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, Sabtu 10 hari bulan 9 2022, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita ni Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan dengan kita jumpa kunci, kita akan dapat masuknya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam bab solat-solat sunat. Solat sunat di muka surat 184. Bagi jemaah yang ada Anak Kunci Syurga versi ni, versi yang disyarah oleh Abu Anas ni, muka surat 184. Tajuk dia solat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang kategori solat sunat. Tengok dalam muka surat 176. Nah, para jemaah tengok balik muka surat 176. Solat sunat terbagi kepada dua kategori. Yang pertama, solat sunat yang disunatkan berjamaah. Mana kita lakukan disunat, kita lakukannya secara berjamaah, beramai-ramai. Iaitulah solat sunat 2 hari raya, solat sunat gerhana, 2 gerhana, solat sunat istisqa, minta hujan, dan solat sunat qiyam Ramadan ataupun disebut dengan nama tarawih pada bulan Ramadan. Itu di antara solat sunat yang disunatkan berjamaah. Kemudian Tuan Syekh kita bawa solat sunat yang tidak dilakukan secara berjamaah, seperti solat sunat rawatib, solat sunat witir lain daripada Ramadan, solat sunat duha, dan berbagai solat sunat yang telah kita bincangkan, solat tahiyatul masjid. Kemudian dalam solat sunat yang rutin harian itu terbagi pula kepada 2 kategori. Satu, solat sunat dia panggil muakkad, solat sunat yang muakkadah. Kalau bahasa Arab betul, muakkadah lah, solat sunat yang dituntut kuat, seperti solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, yang telah saya huraikan kepada para jemaah dan kita pun dah bincang dah hari itu panjang. Dan solat sunat witir itu dia panggil solat sunat muakkad. Maknanya solat sunat yang dituntut kita lakukannya secara berterusan dan pahala dia pun besar. Ini dalam risalah yang telah saya bagi dan para jemaah dah dapat hari itu, alhamdulillah. Kemudian kita sambung perbincangan kita pada kali ini di muka surat 184. 184, jadi anda tak ulang baliklah yang lepas. Siapa yang nak ulang balik yang lepas, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita ada live, ada rakaman, 2 rakaman kita ada, sama ada live di Masjid Negara ataupun di page Abu Anas Madani. Kita perluaskan skop pancaran kita ni supaya ramai orang boleh manfaat, insya-Allah. Tengok kitab. Kita balik kepada kitab kita. Solat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Ini kategori yang kedua. Terdapat bahagian sebahagian daripada solat sunat.
sebahagian daripada solat sunat itu yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Berapa kita sebut tadi? 2 hari raya, 2 gerhana, solat minta hujan, istisqa, dalam bahasa Arab kata istisqa, minta hujan, dan juga solat sunat Ramadan, solat sunat tarawih. Maka Tuan Syekh kita dia fokus kepada tarawih di sini. Dia fokus pada tarawih. Dan solat sunat yang lain kita tengok nanti dia sebut ataupun tidak. Solat sunat tarawih iaitu dilakukan sebanyak 20 rakaat 10 salam. Tarawih ni ada 20 rakaat 10 salam. Pada setiap malam di bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, waktunya ialah sama seperti waktu solat sunat witir. Senang Tuan Syekh kita ni, dia mudah yang cakap. Waktu solat sunat tarawih ni sama seperti witir. Bilakah waktu solat witir? Bila waktu solat witir? Selepas solat Isya, sebelum solat subuh. Maknanya boleh ya kita solat. Saya ni penat lah, lepas solat Isya kita nak tidur dulu. Kita nak bangun solat tarawih pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Boleh tak boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Jangan salah faham pula. Ada setengah sahabat kita ni dia kerja shift malam, habis pukul 11, pukul 12 baru balik rumah. Boleh tak boleh dia solat tarawih? Habis dekat masjid. Siapa dia kata tamat solat sunat di masjid kita tak boleh solat tarawih di rumah? Jawabnya boleh. Solat seorang ustaz? Ya. Solat witir, solat tarawih kita boleh buat seorang, boleh berjamaah. Kita tengoklah, kalau kita tak sempat berjamaah di masjid kerana faktor kerja, faktor apa saja faktor, penat, kita nak tidur dulu, nak bangun tengah malam, dipersilakan. Yang tak dipersilakan apa? Apa dia? Tak buat. Itu tak ada, tidak dipersilakan. Malam ni letih pakai tidur terus, rugi kita. Sebab Ramadan hanya 30 malam atau 29 saja. Jadi kalau kita buat tahun ni, tahun depan belum tentu kita hidup. Setengah orang ni dia sedap, dia over confident, dia kata, tak apa ustaz, tak sempat tahun ni, tahun depan. Awak mana tahu tahun depan hidup lagi? Kita bukan boleh SMS sama Malikul Maut, dah terima nama, notis nama saya ke belum? Kan malaikat terima pada malam Lailatul Qadar. Itu waktu dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan, dan juga Imam Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu malam di bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam masjid, dan para sahabat turut mengikut Nabi pada beberapa malam itu. Kena tanda dia tak solat semua sepanjang hidup dia. Cuma Nabi keluar beberapa malam. Semakin hari bilangannya para sahabat yang mengikuti baginda solat semakin bertambah. Lalu pada malam yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak keluar. Dia solat di rumah dia. Dan pada keesokan paginya Nabi SAW menyatakan sebab kenapa dia tak keluar. Ini penting ni. Pentingnya Nabi kita nyatakan sebab. Kata Nabi SAW, aku bimbang akan difardukan kepada kamu solat malam, kerana kamu mungkin tidak mampu. Solat 5 waktu ni pun ramai sudah yang tewas, ia kecundang. Jadi kalau kita mari pula solat tarawih ni kena diwajibkan, agak-agaknya berapa ramai lagi yang berdosa, yang terpaksa kena lakukan solat walaupun dia dalam keadaan yang tidak mampu, kita kata. Itu
cerita pendek ni Tuan Syekh kita rahimahullah, dalam kitab Anak Kunci Syurga ni dia tak detailkan banyak perkara, sebab dia cuba nak beritahu kepada kita, kalau kamu nak syurga, ini di antara amalan-amalan yang kena buat. Habis awak nak detail, nak maklumat yang panjang, boleh. Gimana? Pergi ke kitab-kitab yang lebih panjang, kitab-kitab fiqh yang banyak lagi yang dipelajari. Itu gaya Tuan Syekh. Kita kata rahimahullah, Allah Ta'ala bagi rahmat. Itu kita tak boleh komen. Setiap penulis tu dia ada gaya dia dan dia ada uslub dia. Cuma atas kita lah. Contohnya dalam bab tarawih ni, Nabi kita keluar pada malam yang awal dia tu, di akhir Ramadan dah. Nabi kita setelah keluar solat, sahabat tak tahu. Tengok Nabi ada, semua ikut. Malam besok orang maklumkan bahawa semalam kami solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai yang datang. Nabi keluar lagi. Tapi Nabi keluar separuh malam. Bila keluar separuh malam, sahabat-sahabat datang yang beri cadangan. Kalau kita nak kata komen kan, tak comel. Yang duk komen-komen ni tempat kita tak? Kalau imam baca panjang, dia komen juga. Apalah imam ni, macam dia seorang yang hafal Quran, orang lain tak hafal, panjang, penat. Kalau imam baca pendek, dia komen juga. Bayar mahal-mahal elang, baca macam ni je. Mana ada yang tak komen. Bila mari kawi, kena tutup masjid, dia jadi imam sendiri, baru dia tahu tinggi rendah kita punya langit. Betul tak? Baru tahu, macam ni rupanya jadi imam. Kena pula anak-anak pula belajar sikit apa ni tajwid. Ayah pula baru nak belajar. Allah SWT kabut. Nak suruh anak ke nak ayah nak? Umi kata kena abah juga jadi imam. Kita kata penat sungguh macam ni. Itu cerita dia. Baiklah para jemaah sekalian. Nabi SAW ada kalanya dia layan kehendak sahabat, dan ada Nabi beri taujih, beri panduan yang lebih baik. Bila sahabat mari tanya, ya Rasulullah, baru separuh malam, baru setengah malam, kalau kita teruskan sampai ke sahur macam mana? Ya, itu cadangan daripada siapa? Daripada sahabat. Agak-agaknya kalau kita lah, kita jadi imam, kita tengok makmum bersemangat nak solat sampai ke sahur, sambung balik atau tak sambung? Sambung lah tak? Semangat makmum ni, kita sambung terus. Nabi SAW dia rahmatan lil alamin, Nabi tak sambung. Bahkan Nabi beri bonus kepada sahabat yang minta supaya disambung itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia salat bersama imam sampai sudah, diberi pahala qiyam Ramadan, qiyamul lail, walaupun dia tak balik tidur di rumah dia. Ini yang kita kempen para jemaah sekalian. Kempen kita kepada para jemaah, jangan lari tengah jalan. Salat tarawih sampai sudah. Saya buat poster macam-macam dah kita buat. Ada buat banner gantung di masjid. Jangan lari tengah jalan. Salatlah tarawih sampai sudah. Kenapa? Siapa dia? Kata Nabi SAW, siapa dia salat bersama imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis pahalanya berdiri satu malam. Nak tak nak kita? Kenapa tak nak? Dah balik rumah penat, sambung tadabbur, sambung ngaji Quran, kemudian terlena, kita tidur, kemudian kita dapat pahala qiyam Ramadan. Alhamdulillah, pahala 2 kali. Macam mana pula 2 kali Abu Anas? Kalau sebut kena bagi tahu. Dalam satu hadis lagi, tuan-tuan tanda hadis ni, kita kena banyak mencatat. Oleh kerana buku ni ringkas, saya syarahkan, kita huraikan dia. Nabi SAW sebut, siapa dia salat Isya berjamaah, dia boleh separuh malam. Kemudian dia salat subuh berjamaah, maka penuh dia punya pahala qiyamul lail. Artinya di bulan Ramadan, para jemaah muslimin dan muslimat, kita boleh raih 2 kali qiyamul lail, 2 kali pahala qiyamul lail. Macam mana tip? Macam mana cara? Macam mana cara dia? Salat Isya subuh berjamaah, 1 qiyamul lail. Salat tarawih bersama imam sampai sudah, 1 qiyamul lail. Kita kata Masya Allah, Ramadan telah memberi pulangan yang besar kepada kita, iaitulah 2 kali qiyamul lail dalam 1 malam. Boleh ke tak boleh?
InsyaAllah boleh. Jadi Ramadan tahun ni bersedialah untuk tidak lari di tengah jalan. Kalau tidak penat imam duk fikir macam mana tak mau bagi dia orang lari ni. Jadi sahabat Nabi bila minta supaya baginda sallallahu teruskan pengajian, seluruhkan solat sampai ke subuh, Nabi kata apa? Innahu man qama ma imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat bersama imam sampai sudah, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Alhamdulillah. Baik. Malam seterusnya makin ramai orang di masjid. Dalam bahasa orang muda-muda sekali dia panggil full house, dah penuh orang mari. Nabi tak keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Ada yang pergi bagi salam, macam-macam dia orang buat nak maklumkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ada di masjid menunggu, tapi Nabi tak keluar. Bila Nabi sallallahu keluar, besok tengok dalam hadis itu dia kata baginda tidak keluar, dan pada keesokan paginya subuh esok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Aku bimbang akan difardukan kepada kamu solat malam, kamu nanti tak mampu nak buat, maka Nabi tak berani keluar. Itu sebab dia panggil Nabi kita bila buat satu perkara dinyatakan sebab. Kenapa? Itu dia panggil bayanul illah. Kenapa dia tak keluar? Bukan bermakna Nabi kita larang daripada kita solat tarawih berjamaah, tidak. Tapi ada sebab lain. Oleh kerana Nabi SAW bersifat dengan rahmatan lil alamin, sifat dia rahmat bagi sekalian alam, dia tak berani keluar, takut difardukan salat tarawih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak-banyak selawat kita ke atas Nabi, kerana sangat besar, rahmat dia sangat tinggi, keprihatannya sangat berat kepada umat dia. Nabi tak keluar. Jadi alhamdulillah bila Nabi wafat, keadaan solat tarawih masih lagi bersendirian. Zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun bersendirian. Bila mari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, tengok dalam nota kita tu ada tu. Bila mari zaman Sayyidina Umar tengok sini ada kelompok beberapa orang salat, pergi sini ada beberapa orang salat, di sini jadi tak ramai orang salat. Maknanya kelompok kecil-kecil. Umar kata, kenapa kita tak satukan jemaah? Baginda Nabi SAW dah mulakan, tapi Nabi tak teruskan kerana bimbang, takut difardukan. Sekarang ini zaman wahyu turun sudah tak ada. Tak ada lagi perundangan baru, dan kita tak takut apa-apa lagi, tak takut lagi difardukan. Maka Umar radhiyallahu anhu panggil Ubay bin Ka'ab sebagai qari yang juga imam di situ. Ubay, kamu jadi imam, duduk depan. Tak ada lagi kelompok kecil-kecil, semua ikut satu imam. Maka jadilah satu salatul tarawih, dikumpulkan balik apa yang telah dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana zalatil illah, sebab dibimbangi, takut apa? Takut difardukan, sudah tidak ada. Jadi sekarang ni salatnya. Al-Imamul Baihaqi dengan sanad yang sahih telah meriwayatkan daripada siapa? Anis Sa'ib bin Yazid. Tengok nota nombor 23 kat bawah tu. Anis Sa'ib ibn Yazid qala kana yaqumuna ala ahdi Umar fi syahri Ramadan bi 20 rak'ah. Sesungguhnya para sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Kita kenal lah sahabat dengan tabi'in itu siapa? Kalau kata sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman sehingga dia mati, itu nama dia sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi, dia tidak beriman, jadi sahabat ke tidak? Tak jadi sahabat. Sebab itulah dia panggil Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun dia duduk bertemu dengan Nabi, tapi orang tak panggil sahabat. Bahkan orang panggil Abu Jahal dengan Abu Lahab penentang, Abu Talib pembela, tapi dia tidak beriman. Nasib dia lah. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kita nak cakap pun tak boleh, nak kata apa pun tak boleh. Itu
orang yang bertemu mengaku beriman tapi tak beriman, macam Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, dia juga tidak sahabat. Tak boleh kita kata Ibnu Ubay bin Salul ni solat belakang Nabi, dia solat belakang Nabi pura-pura, bukan betul, dia munafik, maka orang ni juga tidak sahabat. Sebab itulah hari ini walaupun ada sebahagian orang dia mengaku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi sahabat yang selepas daripada Nabi kita wafat. Habis tabi'in tu siapa? Tabi'in, maknanya yang mengikut sahabat, itu makna tabi'in. Tabi'in ni orang yang hidup bertemu dengan sahabat Nabi. Orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, nama dia tabi'in, nama dia tabi'in. Jadi para sahabat Nabi yang hidup lagi radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahimahumullah, sembahyang malam ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, iaitulah pada bulan Ramadan, sebanyak 20 rakaat. Nah, ini dalil, ia mengatakan 20 rakaat, 20 rakaat. Nabi SAW sendiri tidak disebut tentang bilangan rakaat itu. Ada kata Nabi kita solat 8 campur 3 witir di 11. Sebab itulah sekarang ni ada masjid buat 8, ada masjid buat 20. Kita kata terpulang lah, perkara itu perkara sunat, asah dia pun perkara solat sunat. Jadi tidak perlulah kita berkelahi dalam masalah yang ini. Cuma kita nak timbulkan kualiti. Tengok dalam nota 23 itu, dia kata wa kanu yaqrauna bil mi'in. Wa kanu yatawakkauna ala asiyihim fi ahdi Utsman min shiddatil qiyam. Tengok terjemahan dia. Mereka membaca surah yang mempunyai lebih kurang 100 ayat, mana ayat yang panjang, macam Baqarah 200 lebih, surah Ali Imran, surah An-Nisa, yang mi'in, mana surah yang panjang, yang ratusan ayat. Dan menyandarkan diri mereka kepada tongkat, pegang tongkat, Lis, semasa pemerintah Utsman, kerana lamanya mereka berdiri dalam salat. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan tulis kata-kata Syafi'i. Syafi'i kata uhibbu, aku suka. Siapa dia panjangkan bacaan, dia kurangkan rakaat. Kalau dia kurang rakaat, dia kurangkan rakaat, banyak rakaat, pendekkan bacaan. Di mana kalau kita kata kita nak buat 20 rakaat, tapi sudah pada pukul 11 malam, masjid ni buat 8, tapi sudah yang sama, itu tak apa. Masalahnya dah lah baca apa ni, Alhaakumut Takasur, buat 8 rakaat, jadi pukul berapa siap? Jadi kita ada kekurangan di situ. Jadi kalau kita nak kata, oh masjid saya nak buat 8, tapi kita punya bacaan 1 juzuk, silakan. Masjid kami ni 20 rakaat, tapi bacaan setengah juzuk, logiklah dekat-dekat. Dalam isu bilangan rakaat ni kita tak masuklah di sini kerana dia menjadi perbincangan sudah lama, 20 ke 8. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata sallaitu adraktun nas, aku solat di Madinah, di Masjid Madinah 39 rakaat. Ada masjid kita pernah buat 39, ada. Tak ada main 8 20 lah, 8 20 dia 39. Kenapa? Ada sejarah dia. Orang Mekah bila dia solat 4 rakaat dia berhenti, dia pergi tawaf. Sebab tu nama dia solatut tarawih. Solat tarawih ni maknanya solat kita berehat seketika selepas antara rakaat. Bila dia panjang dia berdiri, contohnya satu surah Baqarah, 1 juzuk 1 rakaat. Lepas 4 rakaat berehat, dia pergi tawaf. Orang Mekah. Orang Madinah mana ada tempat tawaf. Jadi dia tambahkan bilangan rakaat sebab nak munafasah, nak berlawan dengan orang Mekah. Yang kita ni berlawan apa? Berlawan cepat. Berlawan cepat. Ada masjid sahabat saya tu, dia kata 1 rakaat 1, saya baca 1 ayat ya ustaz. 1 ayat 1 rakaat. Tahu apa dah? Wal asri Allahu akbar. Macam mana? Kan ada dalam video tu 7 minit 23 rakaat. Ada tak? Itulah kan video hari tu. Kita kata janganlah. Ramadan ni Ramadan bulan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan kita melakukan ketaatan, jangan kurangkan masa, kita panjangkan masa. Alhamdulillah. Baik,
tuan-tuan pilih sendirilah. Kita serahlah kepada penguasa negeri masing-masing yang menetapkan. Tapi dari sudut fiqhnya tidak ada penetapan dari sudut bilangan rakaat. Bahkan Nabi kita sebut salatul laili masna masna. Solat malam itu 2 rakaat. Bagi berapa pun tak apa. Baik, kita pergi kepada muka surat 186. Kelebihan solat sunat yang dilakukan secara berjamaah. Solat sunat yang dituntut untuk dilakukan secara berjamaah adalah lebih afdal daripada solat sunat yang dilakukan secara bersendirian. Sebab apa? Sebab itu satu syiar, satu simbol kekuatan umat Islam duduk di mana? Apabila kita berkumpul. Kerana itu dalam solat hari raya, solatul idaini, solat hari raya, Nabi SAW perintahkan para sahabat keluar semua sekali, termasuk al-huyad. Huyad ni maknanya wanita-wanita yang uzur, yang mari haid, bawa juga pergi tempat solat hari raya. Weh, kenapa bawa? Dia tak boleh solat. Timbul soalan. Jawab dianya, kata Nabi SAW, sehingga dia boleh berkumpul dan dia boleh dengar nasihat khutbah hari raya. Selepas solat hari raya, dia boleh bersalam, berjumpa dengan masyarakat, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia. Jadi kalau kita duduk berkurung di rumah, berapa orang yang kita jumpa? Itu yang sepatutnya lah. Hari raya ni diminta supaya bawa semua. Mana kita kata solat sunat, dalam kitab ni Tuan Syekh kata solat sunat yang dituntut untuk laku secara berjamaah lebih afdal daripada solat sunat bersendirian, kecuali solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib yang dilakukan lebih afdal daripada solat sunat tarawih, kerana Rasulullah SAW mengekalkan solat sunat rawatib dan tidak mengekalkan solat sunat tarawih. Itu perbezaan. Mana solat sunat rawatib ini solat sunat yang dilakukan secara harian, qabliyahnya, ba'diyahnya, dan termasuklah witir. Tuan Syekh kita masuk witir sekali. Baik, masalah mengqadakan solat sunat. Tulis itu, tulis tajuk tepi, qada solat sunat. Boleh ke tak boleh? Tengok kitab tu. Sunat mengqada solat sunat yang mempunyai waktu tertentu. Mana solat sunat rawatib ni ada waktu. Kita boleh qada ke tidak kalau terlepas. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata bersabda apa? Man nama an Anas bin Malikin, tengok nota 24 tu. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza zakaraha. Sesiapa yang tertidur ataupun terlupa untuk solat, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bila kita ingat, kita kena salat. Dan Nabi SAW telah mengqada 2 rakaat solat sunat zuhur ba'diyah selepas solat asar. Hadis ini juga dalam Bukhari. Panjang cerita dia. Nih, cerita dia di nota 25. Tengok nota 25 tu, muka surat 187. Cuma saya minta maaf awal-awal lagi, penerbit tak terjemah cerita panjang tu. Jadi saya anak-anak terjemahkan kepada para jemaah sekalian. Jangan bimbanglah, kita terjemah yalah. Miswar bin Makhramah, seorang sahabat, dia kata ada sahabat yang menghantar dia pergi jumpa Aisyah. Dia kata, Miswar, bila jumpa Aisyah, kamu sampaikan salam kami. Jadi sahabat-sahabat ni kirim seorang. Pergi tanya dia tentang solat sunat 2 rakaat yang disolat lepas asar. Kami dapat maklumat
Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita solat sunat lepas asar. Kita dilarang daripada solat sunat lepas asar. Wa qad balaghana, tapi kami sampai maklumat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Macam mana kita tengok ada pula riwayat Nabi salat. Bagaimana? Kata di Ibnu Abbas, wa kuntu adribu ma'a Umar. Aku dengan Umar tengok orang solat lepas asar kami pukul. Rotan dia. Jadi macam mana? Qala Quraib ni pembantu Ibnu Abbas. Dia pun pergi jumpa Aisyah. Kami nyatakan dia. Tanya soalan. Qalat, tengok ni, sahabat ni warak. Qalat Aisyah, sal Ummah Salamah. Mu jangan tanya aku. Isu Nabi solat selepas solat asar ni kena tanya Ummu Salamah sebab dia tahu cerita. Masya Allah. Ini gaya sahabat, dia tak nak menjawab kalau ada orang lain lebih tahu. Dia tanya Ummu Salamah. Kami pergi jumpa Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma. Memang aku dengar Nabi larang solat sunat lepas asar. Summa ra'aituhu, tapi aku tengok dia solat. Nabi solat. Maka Ummu Salamah yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tanya. Dia suruh Jariyah ni hamba dia, mungkin dekat Nabi duduk solat tu, mau tanya, Rasulullah kan larang solat lepas asar, kenapa solat ni? Takut Nabi terlupa. Dia pun pergi. Jadi Jariyah pun beritahu, kemudian dia tunggu apa Nabi nak jawab. Falamman sarafa, bila Nabi selesai daripada solat, qalat, Nabi kata, ya binta Abi Umayyah. Dia panggil isteri dia tu dengan nama anak Abi Umayyah. Itu gaya bahasa Arab lah. Sa'alti anir rak'ataini ba'dal asri. Awak tanya tentang saya solat lepas asar ni? Qala, kata Nabi sallallahu innahu atani nasu min amril qais bil Islam min qaumihim fashaghaluni anir rak'ataini allataini ba'da az-zuhri. Jadi bila mereka datang, wafd Amrul Qais mari duk cakap dengan aku sampai asar. Tak sempat aku nak solat ba'diyah zuhur. Sekarang ni aku qada ba'diyah zuhur lepas asar. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa solat sunat rawatib yang muakkad itu kita boleh qada. Ingat tak tidak dalam siri yang lepas sewaktu kita bincang tentang ni projek mega mampu milik, kau terlupa dah? Anda kata apa? Kita ni kena jaga yang 12 rakaat satu hari satu malam tu. Kita kena jaga. Penjagaan rapi. Cuma ada orang maklum, dia kata, Ustaz, memang kami nak jaga pun, tetapi apa dia tetapi? Zuhur tak masalah. Qabliyah zuhur. Kita kadang-kadang buat kerja waktu berjabat ke waktu apa, sampai-sampai di masjid orang dah azan, orang dah qamat. Macam nak solat sunat qabliyah. Bila orang dah qamat tak boleh lagi solat sunat, kan? Jadi kita kena solat sekali dengan imam. Bila sudah solat sekali dengan imam, jadi tertinggallah 4 rakaat qabliyah zuhur untuk melengkapkan 12 rakaat projek mega mampu milik. Pergi ya, hari ni tak dapat bangalo sebuah. Tak, sedih tak sedih? Sedih lah kan? Maka tak ada masalah. Selepas solat zuhur, kita boleh solat qada qabliyah zuhur. Tapi lepas zuhur tu kena solat 6 rakaat. 2 rakaat apa? 2 rakaat yang ba'diyah, 4 rakaat qabliyah. Qada. Oh dapat juga. Oh dapat. Jadi boleh kita solat, kita qada. Qada apa? Kita qada solat sunat yang punya waktu yang tertentu, lebih-lebih lagi yang muakkad itu. Yang muakkad solat. Sama juga dengan qabliyah fajar. Kita ni istiqamah jaga solat sunat fajar sebab pahala dia besar. Nak jaga siri-siri 12 rakaat itu. Tetapi hari ini tersedar lewat sikit. Atau bersedar awal, tapi ada keuzurannya, pergi ke tandas. Apa nak buat? Orang ada solat, kita solat bersama imam. Selepas solat subuh, boleh je kita qada qabliyah subuh.
Timbul lagi soalan, nak qada masa mana tu? Adakah kita boleh qada segera ataupun qada tunggu naik matahari? Jawab dia, kalau mengikut perbincangan para ulama, kita boleh qada terus ya. Lepas solat subuh qada. Cuma saya bimbang kalau tuan-tuan ada puan-puan solat di masjid, nantinya pukul dia orang. Macam Ibn Abbas pukul tadi. Warak mari mana ni solat sunat lepas subuh? Mana agak? Kalau lah masyarakat kita sudah memahami, mana orang masjid kita ni dia faham dah. Yang solat lepas solat subuh tu bukan ba'diyah subuh, itu qada qabliyah, teruskan. Tapi kalau menimbulkan fitnah, menyebabkan orang cakap kita, dia berdosa kerana kita, tunggulah balik ke rumah, qada di rumah, ataupun tunggu ba'dal syuruk, setelah masuk waktu duha, kita boleh qada qabliyah subuh dan kita boleh solat duha sekali. Alhamdulillah. Jelas itu? Jadi masalah 12 rakaat tu maintain, kita boleh jaga, boleh istiqamah, walaupun terlepas kita ada waktu qada, insya-Allah. Ini penting sekali. Sebab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab dia Al-Azkar, dalam Muqaddimatul Azkar, dan tajuk ni saya telah tulis untuk para jemaah memahaminya dalam buku yang ana nota lah, bukan buku sangat pun. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Cantik nama buku tu, Sunnahmu Amalanku. Cari buku tu. Imam Nawawi rahimahullah dia kata, sama ada bacaan pagi, bacaan petang, termasuklah ni solat sunat rawatib yang muakkad ini, jangan memandang mudah. Mana kalau kita tertinggal, kita qada. Saya pagi tadi tak sempatlah zikir pagi. Pagi dah ada tazkirah subuh. Lepas tazkirah nak sarapan, lepas sarapan nak mari kuliah duha contohnya. Lepas duha ni baru salat, baru zikir pagi. Dipersilakan. Supaya kita tak tertinggal. Syaitan dia mula melarakan kita, melengahkan kita. Bila kita tak sempat dah, habis waktu dah, tak. Esok pun habis waktu pula, petang nanti habis waktu pula, syaitan main-main kita. Dia larakan kita. Tapi kalau walaupun tamat waktu kita qada, dia pun letih juga. Dia kata dia ni tak boleh ni. Dia kata ni kaki istiqamah dia ni. Dia lawan juga. Jadi kita pun kalau kita tak sempat solat sunat qabliyah pada waktunya, kita qada ba'dal waqt. Alhamdulillah. Itu hadisnya. Baik, kita berpindah kepada solat sunat mutlak. Apa dia solat sunat mutlak? Apa dia solat sunat mutlak? Siapa dia tahu boleh jawab. Solat sunat mutlak ni macam air mutlak. Air dalam botol ni nama apa air? Air apa ni? Air mineral? Air mutlak ni. Jangan tengok nama syarikat tu, saya pun tutup dah nama tu. Nah, kita tunjuk nama, dia baca nama lah, itu syarikat yang membotolkan air. Air itu nama dia air mutlak, mana air yang tak bercampur dengan benda lain, itu mana air mutlak. Sekarang ni nama dia solat sunat mutlak. Apa dia solat sunat mutlak? Apa dia solat sunat mutlak? Solat sunat je. Simple je, dia punya niat pun saja aku solat sunat, habis. Solat apa tu? Sunat. Solat sunat? Ya, solat sunat. Itu dia panggil solat sunat mutlak. Tengok kitab. Solat sunat mutlak ialah solat sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Cuma kita ni free. Kita free. Kita bersalat. Allahu Akbar. Salat. Dah. Saya baru lepas ambil wudu. Selepas ambil wudu, kita salat sunat wudu. Itu salat sunat bersebab. Sebab apa? Sebab ambil wudu. Saya masuk masjid, kita salat tahiyatul masjid, itu bersebab ke tidak? Sebab. Lepas saya masuk masjid, kita pun nak salat mutlak. Itu dipanggil salat sunat mutlak. Maknanya salat sunatnya yang tak ada kait dengan tempat, tidak ada kait dengan waktu. Kalau kata duha ada nama, tahajud ada nama, witir
ada nama. Solat apa? Solat tasbih ada nama. Tapi yang ni mutlak, mana solat sunat saja. Sama juga dengan air. Nak air apa? Air. Pernah saya gurau dengan budak-budak yang dekat restoran. Dia kata, "Pakcik nak minum apa?" Kata, "Air mutlak." Hei, tak ada, dia kata. Kata, mana boleh tak ada? Kalau tak ada air mutlak, orang tak masuk kedai awak, air kotor. Dia pun fikir, awak mengaji tak fardu ain? Belajar. Air berapa jenis? 4. Salah satunya mutlak. Aku nak air mutlak. Dia pun fikir, air mutlak tak ada, ustaz, air kawi ada. Kita kata air mutlak ni mana air yang tak bercampur. Air yang tidak mutlak, air teh, air kopi, air sirap, air bandung, air nyo, air kelapa, itu semua air tak ada mutlak. Tak. Kita kadang-kadang kita pergi satu kedai, dia nak memperbanyakkan menu dia, dia buat nama lain-lain. Di sini ada air coconut shea. Di sini ada air kelapa. Di sini ada air nyo. Kata hok mana mu ni? Nyo belaka tu tak? Tapi sekali orang putih, sekali Melayu, macam-macam lah. Dia panggil tafannun fil fit tijarah. Itu ni seni dalam tijarah. Baik. Allahu akbar. Baik, kita faham dah. Air mutlak tak habis lagi ni. Sunat mutlak. Mana sunat mutlak ni? Mana solat sunat yang tak bercampur dengan waktu ataupun dia tidak berkait dengan tempat dengan waktu. Qalatnya. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Zar. Hadis ini banyak riwayat. Ada Abu Zar, ada lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu khairu mawdu'in istaksir au aqil." Solat adalah sebaik-baik pensyariatan, sebaik-baik yang disyariatkan oleh Allah daripada segala ibadat. Hendaklah kamu memperbanyakkan solat ataupun menyedikitkan. Hadis ini direkod oleh Ibn Hibban dan ditasihkan oleh Ibn Hibban. Tengok dalam nota 26 tu dia kata hadis ini dikeluar juga daripada Abu Hurairah. Dalam sanad dia terdapat perawi Abdul Mun'am bin Bashir, dia tu dhaif. Tapi hadis ni tuan-tuan tulis kat tepi tu, hadis ni ada ulama mengatakan hasan li ghairihi, sebab hadis dhaif ni bila dia banyak jalur dia akan naik derajat hasan. Mana boleh kita beramal dan boleh kita sebarkan. Baiklah. Solat sunat mutlak. Tengok di kitab. Solat sunat mutlak lebih afdal didirikan pada waktu malam berbanding pada waktu siang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah solat yang paling afdal? Afdalus salati ba'dal mafruḍah. Tengok nota 27. Solat yang paling afdal selepas daripada solat fardu. Solat fardu yang paling afdal lah, itu fardu, siapa tak buat berdosa. Tapi sahabat-sahabat ni tanya, solat sunat yang afdal lepas pada fardu solat apa? Qal salatun fi jawfil lail, iaitulah solat pada tengah malam. Tengah malam tu lagi akhir malam lagi afdal, lagi akhir malam lagi afdal. Hadis ini rawahu Imam Muslim, hadis yang sahih, rawahu Muslim dan lain-lain. Dalam Bukhari juga ada. Hadis ini rawahu Muslim. Baik pada pelajar sekalian, solat malam ini di antara solat yang digalakkan untuk kita solat. Jadi kalau kita boleh perbanyakkanlah. Hoi, saya tak larat ustaz, Abu Anas saya tak larat nak berdiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang uzur-uzur ni, alhamdulillah, solat sunat boleh je kita solat sambil duduk. Solat sambil duduk. Tak larat nak berdiri, solat duduk. Nak duduk atas kerusi ke atas lantai? Jawabnya atas lantai. Sebab apa atas lantai? Sebab kita nak sujud. Kita nak sujud, dahi kita letak di mana? Atas lantai. Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah bila? Ketika dia sujud. Jadi kita nak hampirkan kita. Kenapa sujud ini paling hampir?
Jawab dianya, para jemaah sekalian, apabila makin tinggi kita punya tawadhu, kita punya rendah diri, makin tinggi kita, makin hampir kita dengan Allah Azza wa Jalla. Lantai yang kita nak sujud, dalam anggota manusia ni, muka lah yang paling mahal, yang paling orang panggil syaraf, yang mulia sekali muka. Tapi muka kita pergi letak di atas tempat yang paling rendah sekali, atas lantai, yang dipijak oleh orang. Macam mana? Itu sebab kata di para ulama, kita duduk di tempat yang paling rendah, tetapi suara kita tu didengar oleh Allah Azza wa Jalla dalam sujud. Banyak sujud. Banyak lagi lah cerita-cerita tentang kelebihan sujud, kita dah bincang di awal tadi. Baik para jemaah sekalian, kita pindah kepada tajuk lain pula. Tulis tepi kitab, tajuk dia solat gaya Nabi Daud. Solat Daud. Solat Daud. Macam mana gaya solat Nabi Daud? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tengok hadis ini dalam dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, dan Muslim. Tengok nota 28. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Solat yang paling dikasihi, disukai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah solat cara Nabi Daud. Macam mana solat Daud? Tengok ni. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusa. Nabi Daud ni dia tidur separuh malam, wa yaqum, dan dia bangun 1/3 malam pula. Tengok riwayat penuh dia dalam nota tu. Wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur pula 1/6 malam. Mana dia tidur, bangun, tidur pula. Bolehkah kita nak buat macam tu? Tidur bangun, jawabnya tak bangun. Jadi kalau kita mampu, silakanlah. Mana kita tidur dulu, kita solat dulu belum tidur, kemudian kita tidur, pandai bangun tahajud pula. Nabi SAW dia tidur sekejap lepas daripada dekat dengan akhir malam, sebab dia penat. Kita ni sebenarnya baru bangun 2 rakaat 4 rakaat baru nak tidur pula lah. Tengok Nabi kata wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ni ada soalan daripada para pelajar kita ni. Dia kata, macam mana pula puasa Nabi Daud? Nabi Daud ni gaya dia puasa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari dia puasa, sehari dia buka. Mana hari ni puasa, esok buka. Lusa buka, puasa, lepas pada tu dia buka. Dia gilih. Solat macam tu juga, selang-seli. Solat tidur, solat tidur. Kalau puasa macam tu juga. Hari ni puasa, besok buka. Dia alhamdulillah. Itu dia panggil gaya Nabi Daud. Nabi kita beritahu Allah Ta'ala suka dengan cara Daud ini, sebab tidaklah membebankan sangat. Nabi tak suka yang puasa yang berterusan. Yang ada 3 orang pemuda mari minta nak puasa berterusan, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, sunat memberi salam setiap 2 rakaat. Ni solat kita ni elok, kita solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maknanya cara kita solat sunat, setiap 2 rakaat bagi salam. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul laili masna masna. Tengok nota 29 tu. Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Iaitulah memberi salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Itu dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari. Salatul laili masna masna. Dan dalam riwayat lain, dan hadis diriwayat oleh Ibnu Hibban, salatul laili wan nahar masna masna.
Solat malam dan siang itu 2 rakaat, itu yang terbaik. Boleh tak saya nak solat 4 rakaat? Boleh? Jawabnya boleh. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Contohnya solat sunat qabliyah kan? Qabliyah zuhur itu berapa rakaat? 4. Betul tak? Solat sunat ba'diyah zuhur berapa rakaat? 4 juga. Solat sunat lepas isya ada riwayat 4 rakaat. Kita tak kira lah yang 2 rakaat, yang 12 rakaat itu satu package. Ada riwayat lain pula solat malam itu 4 rakaat. Solat lepas zuhur juga 4 rakaat. Dalam hadis Nabi kata siapa dia jaga 4 rakaat qabla zuhri wa arba'an, 4 rakaat selepas zuhur, Allah Taala selamatkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tu. Ada riwayat lain kata siapa dia solat rahimallahu ra'an salla qabla al-'asri arba'an, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada siapa yang solat sebelum asar 4 rakaat. Ingat kan? Jadi macam mana solat 4 rakaat ni? Saya nak buat 2-2 ke boleh buat 4 terus? Jawabnya 2 cara. Cara yang kita sebut ini masna, mana 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau nak buat 4 boleh. Kita buat 4. Contohnya qabliyah zuhur, kita masuk, kalau kita buat 2-2 mungkin tak sempat. Dengan jam takwim itu sudah menunjukkan bahawa ada 2 minit je lagi. Bila kita bagi salam, orang qamat tak boleh mula dah. Saya nak 4 rakaat. Macam mana cara? Kita solat 4 terus. Solat 4 rakaat terus. 1, 2, 3, 4 bagi salam. Itu pun 2 cara pula. Ada kata boleh je kita tasyahud awal. Ada yang katanya solat 4 rakaat ni tak ada tasyahud, pakai terus je. 2-2 tu boleh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok perbahasan panjang telah saya huraikan dalam kitab Al-Mu'tamad dalam fiqh mazhab Syafi'i, ada menyebut tentang isu ni. Boleh lah, maknanya boleh. Baiklah, kita pergi kepada yang terakhir dalam bab solat sunat. Solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud selepas bangun daripada tidur. Mana dalil? Dalil dia firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79. Dalam surah Isra ayat 79 Allah kata apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka sebahagian daripada malam itu maka sembahyang tahajud olehmu dengan Al-Quran. Maknanya kita kena baca Quran dalam solat kita tu. Naknya wa minal laili fatahajjad. Maka para ulama telah membahagikan solat malam itu ada beberapa kategori. Yang pertama, qiyamul lail. Tuan-tuan tanda. Ini pembahagian yang pertama. Bila kita kata solat malam, dia bermula daripada selepas solat Isya sampai ke subuh. Itu solat malam. Sekiranya kita sempat tidur, kita dah tidur, kemudian kita bangun. Bangun daripada tidur itu masih lagi dalam skop solatul lail, qiyamul lail, tapi dia ada nama baru, nama dia tahajud. Nama dia tahajud. Saya nak solat witir ni. Solat witir, solat qiyamul lail, tak kira lah belum tidur ke lepas tidur. Kita dah bincang dalam siri yang dulu. Ada sahabat Nabi Abu Hurairah contohnya, Nabi kita pesan kepada dia solat sebelum tidur, sebab dia tidur lambat. Contoh, ataupun kita malam ni penat, balik musafir, balik travel baru sampai, ataupun kerja shift malam, kita kata aku ni penat ni, mungkin tak bangun di akhir malam, solat sebelum tidur. Semua tu nama dia solat qiyamul lail. Tapi tahajud mana lepas pada tidur itu lebih afdal, lebih baik. Kalau kita mampu bangun, lebih baik. Itu nama dia solat tahajud. Kalau saya tak tidur, itu nama dia solat qiyamul lail. Ini isu ni banyak ditanya oleh masyarakat apabila dia pergi puasa di Mekah. Puasa di Mekah ni, kalau 10 akhir tu dia akan solat tahajud, kan?
Lepas tarawih dia berhenti rehat sekejap, balik moreh, sambung dengan tahajud pula. Jadi oleh kerana malam tu pendek di Mekah, kena ke musim panas juga, tak sempat kita nak tidur. Kita balik tarawih dah pukul 12. Balik moreh kejap, kemudian bunyi pula dah as-salatu tahajud rahimakumullah. Kita tak tidur. Jadi ramai jemaah yang bertanya, boleh tak boleh ustaz, saya nak solat ni, nak pergi solat tahajud ni tak tidur. Kata boleh, tapi dia di bawah nama solat qiyam Ramadan, qiyamul lail. Wadah? Jelas itu tak? Alhamdulillah. Kata jelas kena tanya. Baiklah, sebagai yang terakhir, larangan daripada mengkhususkan malam Jumaat untuk beribadat. Saya malam Jumaat solat tahajud lagi, solat witir lagi, solat tu solat ni, taksis malam Jumaat malam ibadat. Betul kah? Tengok kita. Makruh menentukan hanya malam Jumaat saja mendirikan solat malam. Ini berdasarkan kepada hadis yang direkod oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtasu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kamu menentukan malam Jumaat saja untuk melakukan solat malam daripada segala malam yang lain. Itu dia panggil larang, itu makruh, bersifat makruh. Hadis ni rawahu Abu Hurairah, illa an yakuna fi saumin yasumu ahad awan. Nah. Dan ada tambahan, wala takhussu yaumal jumu'ah bisiyamin. Jangan juga jadikan hari Jumaat atau hari puasa sunat, tak boleh. Kecuali kamu puasa sebelumnya atau selepas. Maknanya kena ada kembar. Puasa Khamis sambung dengan Jumaat baru boleh. Nak hari Jumaat, hari ni hari Jumaat ni hari besar, malam ni malam Jumaat, mari kita fokuskan ibadat. Nabi kita larang, ambil hari Jumaat saja. Cuma kita boleh tambahkan dalam hadis yang khusus, Nabi SAW sebut tentang fa'akthiru minas salati alayya, perbanyakkan selawat ke atasku pada malam dan hari Jumaat. Tak apa. Kenapa malam ni tak mau keluar malam Jumaat ni? Sebab malam ni saya nak selawat banyak-banyak. Itu memang disyariatkan. Sehingga akan dikatakan malam Jumaat ini, tulis ni tanda sikit dia punya jadual, timetable dia, bermula daripada maghrib Khamis, bermula maghrib hari Khamis sehingga maghrib Jumaat. Maghrib Khamis sehingga maghrib Jumaat, itu dipanggil wi'a'us salah, bekas untuk memperbanyakkan selawat. Sebab Nabi sebut fa'aksiru, perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Jadi kita kena mula daripada maghrib Jumaat sampai maghrib Khamis, bermula maghrib Khamis sampai maghrib Jumaat, itu dipanggil bekas selawat. Jadi kita kena perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya buat satu peringatan lah, peringatan mesra setiap minggu, ingat Jumaat, ingat selawat, supaya kita viralkan, kita peringatkan sama-sama, kita ingat diri kita, ingat sahabat-sahabat, ingat keluarga, masuk dalam grup macam-macam, kita kata ingat Jumaat, ingat selawat. Bermula daripada gedung selawat itu, bermula daripada maghrib Khamis sampai maghrib Jumaat. Hari lain hari lain selawat dia juga, jangan tak selawat, cuma fokus tu biar banyak pada hari itu. Jangan duduk sibuk dengan benda lain. Baik para jemaah sekalian, tamaklah kita dalam masalah solat sunat. Kita akan berpindah pula kepada solatul jamaah.